Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semati setara pengacara majlis Barisan Kepimpinan Surau Al-Amin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali alhamdulillah saya memanjatkan puji dan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Saya dapat sampai ke surau tuan-tuan. Rupanya surau tuan-tuan ni jauh sangat ke dalam tuan-tuan. Saya diingatkan Seri Astana hak ujung tu. Rupanya Allah. Saya ada abang kat driver saya jaga break sama kut lajak pergi akhirat terus lagi ni. Ni adik sikit pada Tanjung Piai ya tuan-tuan. Penghujung dunia dah. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama saya sampai ke surau tuan-tuan. Saya minta maaf sikitlah, lambat sikit. Sepatutnya kita tazkirah selepas rakaat yang keempat. Jadi saya sampai agak lewat, jadi kita tazkirah lepas witir lah. Saya lebih selesa tazkirah lepas witir ni tuan-tuan ni. Lepas tazkirah kita boleh balik terus. Boleh tak kita tutup pintu tu, tak apa nak dengar suara anak-anak kita yang ni? Boleh tak kita tutup pintu tu? Mereka nak berlari belah sana tak apalah, dia bagi mereka berlari budak-budak tuan-tuan ni. Budak-budak dia berlari tak ada masalah. Hak pelik kalau mak dengan pak budak tu berlari. Tu baru je pelik. Jadi saya lebih selesa tazkirah ni. Lepas ni kita balik terus lah. Agak ambil masa terlewat 40 minit pun tak ada masalah. Ni kadang-kadang duk tazkirah lepas 4 ni kadang-kadang terlajak sikit lah 45 minit apa. Ada orang dia tengok kita lagu nak telan kita. Jadi saya tahu kadang-kadang niat tuan-tuan ni buat lepas 4 tu nak kepung hak mana yang tak pernah dengar tazkirah ni bagi dia dengar. Saya punya pandangan, puak ni hang kepung bila kok mana pun, mau dia tak mau dengar, dia tuang balik serba tu lah. Betul ke tak? Buat lepas Isya. Harapan nak kepung. Dia haram tak main, dia kata kat bini dia pergi lewat sikit tak apa, lepas baru nak mula tazkirah. Ni alasan. Buat lepas 4. Dia tuang balik, dia bang kat bini dia lepas 4 kita baliklah, kita sambung lagi 4 di rumah. Lepas duk tazkirah, dia tak dengar rubah tu lah. Hak nak balik, pergi balik, tinggal nak dengar sudah. Setuju? Saya lebih senang lagu tu ya tuan-tuan. Kita duk zaman perang. Ni bukan zaman nak bujuk-bujuk dah. Nak dengar, tak mau dengar sudah. Betul tak? Ni bukan zaman nak bujuk-bujuk, nak dengar, tak mau dengar sudah. Kan? Jangan duk ingat orang yang nak dengar. Kadang-kadang dia tak mau dengar. Dia marah orang, dia kata apa lama-lama kan? Hang tak mau dengar, pergi balik.
Jadi buat lepas witir ni, tinggal hak betul-betul nak dengar ya. Ada yang nak dengar ada, tapi dia ada kerja, dia nak balik, lagi senang lah. Kan, kita tak mau nak paksa-paksa orang. Jadi malam ni tuan-tuan, saya pun tak mau ambil masa yang lama lah. Sebab bini saya pesan, tazkirah jangan lebih pada 45 minit. Saya orang ingat tak apa, bini saya pesan, saya kena dengar lah. Jadi malam ni saya nak mulakan lagu ni ya tuan-tuan ni. Tak mau nak cerita panjang-panjang lah. Saya nak mulakan lagu ni ya balong-balong. Kita dah duduk pada hari yang keberapa dah Ramadan? Hari yang ketiga. Masuk saja maghrib tadi, kita dah masuk hari yang ketiga Ramadan. Ramadan ni dia kok mana pun dia akan habis sebulan. Tuan-tuan jangan duk risau. Dan tuan-tuan jangan duk kelang kabut nak raya. Raya ni kok mana pun dia akan main. Tuan-tuan seronok pun satu Syawal dia akan main lepas Ramadan habis. Tuan-tuan tak seronok pun satu Syawal dia akan main bila Ramadan habis. Betul ke tak? Jangan duk kalut. Dengarlah lagu raya hari-hari pun raya ni habis Ramadan baru boleh sambut. Dia bukan jenis tuan-tuan duk pusing lagu raya setiap hari. Minggu depan tak boleh raya. Dia bukan mangsa lagu tu. Ada orang dia duk dengar lagu raya dah. Haru sungguh tuan-tuan ni. Tarawih baru 3 malam dia dengar lagu raya dah. Kacau. Hak jenis ni pun ada. Seri Astana pun ada. Tengok tuan-tuan baik ke semua. Kan kok diang tempat saya pun ada, tempat-tempat tuan-tuan. Canggih dia duk dengar lagu raya dah. Dia duk dengar lagu raya. Saya nak abang, raya ni tuan-tuan bulan pun dia main, tuan-tuan tak bulan pun dia main. Jangan duk risau. Pergi tembak baju raya dah pun bukan boleh raya lagi. Tak kalut nak beli baju raya pun tak raya lagi. Maklum, Ramadan ni dia akan habis. Kok mana pun dia akan habis. Masalahnya kita nak dan perhabis Ramadan ataupun tak dan. Hak ni masalah kita. Ramadan dia kok mana pun dia akan habis. Tapi yang masalahnya kita sama ada nak dan perhabis Ramadan ataupun tak dan nak perhabis Ramadan. Masalah tu dia duduk tang kita. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan, lah tuan-tuan sambut Ramadan, tuan-tuan ada berapa plan? Satu plan ke dua plan? Plan A dan plan B. Para ulama-ulama dulu ni bila masuk Ramadan, mereka ada dua plan. Mereka ada plan A, mereka ada plan B. Lah ni kita lagu mana? Ada tak plan A dan ada tak plan B? Tak faham Ustaz, tak duk cerita plan A, plan B pula dah Ramadan ni. Kuih celaru dah ustaz-ustaz ni pun lepas Covid ni dia pelik-pelik. Dengar bagi habis lu, jangan duk menyampuk. Ulama dulu dia ada dua plan. Plan A dan plan B. Apa dia plan A Ustaz? Plan A tuan-tuan buat. Ustaz, saya bila Ramadan masuk, yang ni saya akan buat Ustaz. Amal ibadah ni saya akan buat. 1 yang ni, 2 yang ni, 3 yang ni, 4 yang ni, 5 yang ni. Yang tu hang boleh perhabis kalau hang dan perhabis dengan Ramadan. Lah persoalan yang saya nak tanya malam ni, kalau kita ni Allah Ta'ala jemput di tengah-tengah Ramadan, apa plan kita tuan-tuan? Ramadan dia akan habis. Kita yang tak tahu dan habis ke tak? Ramadan dia akan habis. Masalah ni duduk tang kita, sama ada kita nak dan perhabis Ramadan ataupun kita tak dan nak perhabis Ramadan. Kalau kita tak dan nak perhabis Ramadan, contoh kita dan 10 hari Ramadan, 20 lagi kita tak dan, kita meninggal. 20 hari Ramadan yang berbaki ni, lagu mana tuan-tuan nak ambil manfaat daripada dia walaupun selepas ketiadaan kita? Ni yang saya nak minta kita renung malam ni. Saya nak cerita satu pengalaman yang saya nak bawa malam ni, tajuk ni tuan-tuan, yang saya nak kupas ni sebab saya terkesan dengan suatu benda yang berlaku dekat saya 2-3 minggu lepas. Saya duk cari dana
untuk majlis berbuka puasa kepada 4 buah ma'had tahfiz yang bekerjasama dengan Yayasan Aryadah. Saya sebagai ketua pegawai eksekutif CEO Yayasan Aryadah ni, saya duk cari dana lah nak buat majlis berbuka puasa 4 buah ma'had tahfiz yang duduk di bawah kami ni. Agak berat, agak susah, agak dhaif. Jadi yayasan akan support buka puasa ni apa? Saya duk cari-cari duit. Baru ni tuan-tuan, mai seorang bekas pegawai daerah jumpa dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak jumpa ustaz, boleh tak?" Saya kata, "Boleh. Datuk, mai di pejabat." Dia pun mai di pejabat saya. Dia tanya saya, "Ustaz, majlis buka puasa tu berapa yang ustaz perlu?" Saya kata, lebih kurang 100 orang, satu orang RM6, sehari RM600. Sebulan dekat 17-18 ribu jugalah. Dia kata, "Ustaz, ni saya nak bagi sikit." Dia bagi RM3,000 ke saya. Dia kata, "Yang ni ustaz gunalah. Tampung-tampung majlis berbuka puasa setiap hari pelajar-pelajar tahfiz ni. Nah, saya bagi ke ustaz." Saya pun tak bawa. Lepas tu dia tanya saya pula, "Ustaz, dekat yayasan ni tak buat majlis apa-apa ke?" Saya kata, "Ada, Datuk." "Bila ustaz?" Saya kata, 26 hari bulan 4 saya nak buat sambutan Maulidur Nuzulul Quran, nak buat majlis buka puasa. Dia kata, "Ustaz, yang tu saya nak ambil bahagian. Ustaz jangan duk kelang kabut. Yang tu saya akan sponsor semua." Alhamdulillah. Yang tu saya akan bagi duit. Masuk Ramadan saya akan bagi duit. Saya pun alhamdulillah. Dia kata, "Ustaz, saya boleh tak main buka puasa?" Saya kata, dia alu-alukan lah. Dah Datuk yang nak buat, bukan Datuk tak boleh main kot. Kalau macam tu ustaz saya fikir lah duit, saya bagi barang terus lah. Ustaz saya duk fikir, saya buat main makanan. Lagi bagus. Saya kata, tak ada duk fikir. Sembang lah dia kata, "Tahun ni seronok ustaz no. Ramadan tahun ni tak macam tahun lepas lah, teruk apa semua sembang balik. Masa tu tak Ramadan lagi." Balik tuan-tuan, lebih kurang seminggu, saya pun dapat panggilan daripada dia. Saya pun angkat. "Assalamualaikum Datuk." Naik nombor telefon dia. "Waalaikumsalam Ustaz, saya ni isteri Datuk sekian-sekian." "Ya Datin, ada apa?" "Nak maklum kau Ustaz, Datuk meninggal pagi tadi." Datuk dah meninggal pagi tadi. Dia kata lepas subuh, dan akan ke bumi selepas solat fardu asar. Tuan-tuan faham saya nak bawa? Saya pun pergi ziarah dia apa semua. Datuk ni dah tak masuk Ramadan ni. Dia dah tak masuk Ramadan baru ni. Dan ke tak tuan-tuan? Tak dan, dia meninggal. Tapi dia dan buat tak bekalan Ramadan ni untuk dia terima dalam kubur? Dia dan buat tak? Dia bagi RM3,000 sebagai majlis berbuka puasa anak-anak tahfiz. Dia tak dan puasa Ramadan tahun ni. Tapi dia ambil yang Nabi kata, barang sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, orang makan makanan tu, pahala orang puasa ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada kawan tadi, tanpa Allah Ta'ala mengurang sedikit pun pahala orang berpuasa. Dia dapat ke tak? Dia dapat ke tak? Walaupun dia tak dan masuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, dia dah ada plan B. Tuan-tuan dan saya maklum, ada tak plan B ni? Saya nak tanya, kita ada tak plan B ni tuan-tuan? Sakan anak-anak kita tu no. Tuan-tuan biar abang ni slow sikit lah. Jangan duk riuh macam Ukraine dengan Rusia lah. Boleh buat lagu mana pak-pak mereka membuat macam tu dulu ni kan. Jangan duk marah kat dia. Abang kata hamba slow sikit lah. Abang dia tolong abang dia tak slow sikit lah. Jangan duk deras sangat kan. Saya lagi saya kalau dia dengar riuh-riuh lagu tu, lagi saya pergi main sama dengan dia lagi tuan-tuan. Itu yang saya risau. Lagi tuan-tuan tengok ustaz tak ada, saya ada pergi main dengan dia sama lagi. Adik-adik yang duduk sebelah tu, slow sikit boleh adik-adik? Slow sikit lah. Baik. Slow sikit lah. Dia nak main-main lah. Jadi slow sikit lah.
Yang ni yang saya maksudkan tadi, maklum-maklum. Kita ni nak berhadapan dengan Ramadan ni tuan-tuan. Banyak di kalangan kita yang hanya ada plan A. Plan A tu akan berjaya bila mana kita, Allah Ta'ala izin, habiskan Ramadan bersama-sama dengan Ramadan. Lah ni saya nak minta tuan-tuan menyediakan payung sebelum hujan. Buat persiapan. Takut-takut Allah Ta'ala jemput kita di tengah jalan. Tak sempat kita nak habiskan Ramadan tahun ni. Yang ni yang kita kena buat. Boleh? Boleh tuan-tuan? Yang ni yang pertama saya nak pesan kat tuan-tuan malam ni. Yang kedua saya nak pesan kat tuan-tuan malam ni, Ramadan tahun ni tuan-tuan, tolong tuan-tuan masuk dia, tolong tuan-tuan duduk di dalamnya dengan memenuhi Ramadan ni dengan ibadat. Jangan memenuhi Ramadan ni dengan adat. Yang ni saya minta yang kedua. Sebab ramai di kalangan kita yang masuk Ramadan dengan adat. Dia tak sambut Ramadan dengan ibadat. Yang ni masalah. Tuan-tuan cuba cek tengok maklum. Cuba cek tengok maklum. Maklum, cuba cek tengok maklum. Lah ni kita masuk Ramadan ni, kita sambut Ramadan ni dengan ibadat ataupun kita sambut Ramadan ni dengan adat. Cuba tanya diri kita. Sambut dia dengan adat ataupun sambut dia dengan ibadat? Saya rasa dalam Bandar Seri Astana ni pasal apa ni? Pasal I nak. Pasal I ni pun kira pasal akhir zaman lah kot. Dekat-dekat penghujung dah ni. Saya masuk, saya kata jauh nak mampuih ni. Nak mampuih pun tak tahu lagu ni, saya kata. Saya ada ingat ke Kok Diang Ulu dah. Tuan-tuan Ulu lagi yo. Tuan jangan duk pandang kami orang Kok Diang sebelah mata. Tuan-tuan dalam lagi yo. Ni pasal I lah. Ada lagi yang penghujung? Tak ada. Betul saya kata ni penghujung tuan-tuan. Tuan-tuan gelak. Saya yakin dan percaya dalam fasa I ni pun ada perangai lagu Kok Diang. Hak jenis semayang tak, puasa tak tinggal. Ada tak jenis tu? Ada tak? Ada. Yang tuan-tuan dia buat jegit tengok saya ni pasal apa tuan? Tuan ingat saya takut dah. Menteri pun saya lawan tambah tuan-tuan kan? Jangan dia buat jegit lagu tu balong. Orang Kok Diang kata no good. Banyak dah dia jegit saya lagu tu. 3 hari lepas jegit kena Omicron. Jaga tuan-tuan kan? Dengan ustaz lain dah boleh buat main. Ada tak tuan-tuan hak jenis dalam masyarakat kita, hak semayang tak pernah buat, puasa tak pernah tinggal? Ada tak? Ada. Kawan saya lagi canggih. Ni dia tengok live malam ni dia marah dia mampu bibi ya. Saya nak kata juga. Tapi saya tak mahu abang nama apa. Dia lagi canggih tuan-tuan, kawan saya ni. Saya pun tak tahu dia ni mazhab apa. Nak kata Syiah pun tak, Wahabi pun tak. Lagu mana ustaz? Subuh tak pernah sembahyang, duha tak pernah tinggal. Lagi canggih. Ada kawan saya seorang dua ada bela. Subuh tak pernah sembahyang, duha tak pernah tinggal. Saya kata hang ni kok mana? Dia kata tak ustaz duha nak bagi murah rezeki. Pasal dia ni kaki meniaga. Murah mai kok mana kalau wajib tak buat? Subuh tarawih tak pernah tinggal. Hak 5 waktu haram tak nak buat. Dia mai tarawih. Orang buat 8 dia marah. Nak 20. Tapi hak 5 waktu haram tak pernah buat. Saya heran tunggu tuan-tuan. Marah. Boykot surau. Aku tak bilang surau apa. Awak 8 aku nak 20. Oi tuan-tuan. Berkelain ke 8-20. Berkelain. Ni saya nak abang. Tuan-tuan nak berkelain buat apa? Surau tuan-tuan buat 8. Kalau ada yang nak buat 20, baliklah sambung di rumah 12. Betul ke tak? Surau buat 20, hang nak buat 8, habis 8, baliklah. Yang duk ingat ke orang macam apa? Masalah kita ni suka berkelain.
Surau buat 20, dia nak buat 8. Habis 8, balik. Dia kata memanglah nak balik, masalah geng 20 ni lah. Masalah apa pula? Habis 8 duk balik tengok kami, nak balik pun tak senang. Ni masalah geng 20 juga. Yang duk tengok apa geng 8 nak balik. Ni perangai ni tak apa nak elok juga. Habis-habis tu imam doa walhamdulillahi rabbil alamin. Kali duk tengok. Kacau. Kadang-kadang ni surau tuan-tuan ni saya okey lah. Sebab maklum-maklum dia duduk belah no wartawan-wartawan tu. Ada masjid, geng-geng hak duduk belakang tirai tu. Kadang-kadang geng depan tak tengok, lepas buat laporan. Hak geng belakang tirai jarang. Balik dia abang kata dia abang tahu tak siapa hak duk rajin balik awal? Tahu siapa dia? Hak geng lebih depan. Laki dia kata siapa dia? Allah, Bang Mat. Contoh Mamat Mat ni pula saya ingat laki dia sama-sama nak rebut setiap surau kan. Dia kata duk mayang 8 tu pun gagah nak rebut daripada aku 20. Hak ni geng belakang terai. Tapi maklum-maklum ni tak terlibat pasal duk belah tu. Ni tuan-tuan ada hak jenis puasa haram tak? Semayang tak pernah, puasa tak pernah tinggal, semayang haram tak? Saya heran dah tuan-tuan. Sembahyang ni tuan-tuan, dia kunci kepada ibadah. Saya selalu buat contoh mudah. Sembahyang ni, dia ni adalah akaun kepada ibadat. Tuan-tuan nak buat ibadat, akaun kena ada. Lah saya nak tanya Pak Long. Pak Long bawa duit pergi ke bank, nak simpan duit dekat bank. Tapi akaun bank tak ada, nak buat lagu nak? Nak simpan duit dekat bank, tapi akaun tak ada, nak buat lagu mana? Boleh tak simpan duit? Bawa duit 5,000 pergi dekat bank, tapi akaun bank tak ada. Nak simpan lagu mana? Kawan yang duk jaga akaun kata bagi nombor akaun Pak Long, tak ada. Lepas tu Pak Long nak main apa? Nak simpan duit ni. Nombor akaun, tak ada. Kawan tu kata, Pak Long, bukan saya nak suruh polis main ambil Pak Long tak dengan Yasin Sulaiman sekali kot, kata. Cek yang jin tu. Pak Long ni di bawah pengaruh ketum kacak Korea ni. Dia kata tak, yang ada cakap lagu tu apa, aku tampak lagi aku nak simpan duit. Tak, Pak Long akaun ada lah. Tak ada. Okey, tak apa dah Pak Long, main kita buka akaun. Tak mau. Aku bukan nak main buka akaun, aku nak main simpan duit. Kacau tuan-tuan. Hak ni baru serupa geng. Hak puasa tak pernah tinggal. Semayang haram tak nak buat. Lagu Pak Long ni. Dia tak Pak Long? Tuan-tuan, saya pelik. Hak jenis ni yang saya kata ni. Dia sambut Ramadan dengan adat ke dengan ibadat. Solat 5 waktu tu tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz duk cerita, Nabi naik ambil direct daripada Allah. Solat, puasa Allah Ta'ala turunkan kefarduannya melalui Jibril. Mana lebih istimewa? Dalam Al-Quran perkataan solat Allah Ta'ala ulang dengan perkataan puasa, yang mana lebih banyak tuan-tuan? Tapi pasal apa yang kita duk tinggal yang Allah Ta'ala bagi direct dekat Nabi, yang Allah Ta'ala fardukan melalui perantaraan Jibril, yang ni kita jaga sangat? Dia kata tak, bukan lagu tu Ustaz. Sembahyang tu tiap-tiap hari, yang ni setahun sekali pula dah. Hak jenis AJK fatwa ni yang tak dilatih ni. Dia kata tak apa Ustaz, jangan duk ingat Allah Ta'ala pun faham. Ingat Allah Ta'ala pak nak-ganang. Kalau dia faham dekat hang. Ni saya nak minta yang kedua, masuk Ramadan dengan ibadat. Sambut Ramadan dengan ibadat. Jangan sambut Ramadan dengan adat. Boleh ke tak? Buang-buang perangai-perangai dulu ni, buang Pak Long ni. Buang-buang, kita ni bukan kuih muda, kuih tua belakang dah. Tengok tuan-tuan pun perasan ramai juga nampak lagu tahun depan tak ada anak Ramadan. Tak percaya, tangkap gambar tengok mana ni.
Tangkap gambar tuan-tuan saya mai kita buat macam gambar 6 jahanam tu panggah. Mana tak ada kita panggah. Dah. Tolonglah saya nak minta dah, tolonglah. Tak mau dah duk sambut Ramadan dengan adat, sambut Ramadan dengan ibadat. Sebab tu senarai apa dia ibadat yang kita nak buat ni. Senarai banyak-banyak ni. Ni dia yang aku nak buat tahun ni. Aku tak mau main-main dah. Ni aku nak buat. Wajib untuk diri aku tiap-tiap malam tahajud. Qiyamul lail. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ni aku nak buat yang pertama. Aku tak mau tinggal dah tahajud. Yang kedua aku nak buat apa dia? Setiap hari aku nak baca Al-Quran. Aku tak mau dah Ramadan tu berlalu tanpa aku hiasinya hari-hari Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Boh. Kalut kok mana Pak Long tak ada baca Quran setiap hari ni? Kalut tang mana? Tak boleh buat banyak, kena buat juga walaupun sikit, jangan tinggal terus. Allah saya berkata tak lah ustaz oi, nak baca sejuih sehari Allah tak ada, bukan takat tuan-tuan, saya pun tak ada. Cuma saya nak minta paling korang semuka sehari, boleh ke tak? 7 minit ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalna. 7 minit ya mau lagu tu. Saya tak lancang ustaz, kokak-kokak, mau kokak-kokak, buh 2 baris sudah. Jangan berbuh semuka. Sehari orang baca semuka 7 minit, orang baca semuka 7 hari. Buh 2 baris sudah. Padan dengan kokak-kokak hang tu. Tahu kokak-kokak? Nak lajak walama tu pun bukan main lama sangkut. Walam aduh. Weh. Walam nak sebut walama wa bata wa lam bata min syada bata ma la eja boleh nak sebut tak reti lakin dia duduk tepi laki tu pun wal padang pasiru macam tengok lagu tu bunyi tak dia kata jahanam. Yang ketiga tentang dok ni nak habis dah setengah jam dah kan, setengah jam kan, tazkirah selalu setengah jam kan, sebab mereka payment dekat setengah jam kan. Yang ketiga saya nak pergi Kuala Lumpur pula ni tuan-tuan, bukan saya nak balik Kodiang, saya nak pergi KL esok pukul 9 pagi saya ada program di KL. Ni dia nak ni tuan-tuan tak apa nak balik duduk ujung tu ya. Saya nak silap-silap seriau, saya tak siap untuk seriau, saya kata kat driver dia hancam betul-betul jalan tu. Takut subuh esok kita duk main kat dalam ni lagi ni punya dalam ni. Seriau. Masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, lagi nak keluar tak tahu. Tak tahu subuh duk kat ni lagi, cari tak jumpa. Yang tuan-tuan memang duduk dalam tara ni siapa suruh tuan-tuan. Tu pun belagak balik kat kampung duduk mana Sungai Petani. Cih. Belagak ngah, mau lambat lepas orang tanya ya. Duduk Sungai Petani. Nampak lu nak buat tengok saya lagu tak puas hati saya bah. Yang ketiga, saya nak minta tuan-tuan Ramadan tahun ni saya nak minta yang ni saya nak minta tolong tolong buang-buang panggil-panggil huduh tu boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan nak duduk tempat elok, tuan-tuan pergi pakai baju buruk, lagu mana tuan-tuan? Ramadan ni maklum Imam Ghazali kata nak masuk Ramadan buat persiapan seolah-olah kamu nak masuk istana. Ni nak masuk Ramadan ni seolah-olah nak masuk istana. Istana kami dak kami astana lebih kurang lah. Bayangkan kalau ni tuan-tuan raja panggil kita sampai mekat tu urusan Seri Paduka Baginda. Hei, mai sorak tu. Mai, posmen hantar urusan Seri Paduka Baginda. Bini dia kata abang ni raja hantar surat bawa pula kat abang ni. Buka-buka surat zaman. Haram tunggu dia kata kan. Urusan Seri Paduka Baginda juga.
Ni mai ni sampul sorak ni mai daripada istana. Mai ni istana cok Allah, ada apa ni? Koyak-koyak tengok. Sorak daripada unit protokol kata ni, hang sekian-sekian hari bulan kena mai istana. Raja nak bagi bingat apa ni PJK apa kat hang ni. PJK apa? Perut jungil ke depan tu apa lah, ada pada depan tu. Sorak tu sampai 1 bulan setengah sebelum tarikh. Rasa-rasa tuan-tuan nak buat lagu mana ni nak masuk istana ni? Allah. Hurung sorak tu rata pergi tunjuk sampai lunyai. Nak abang korang dia nak dapat PJK. Kawan bekas JKK. Duk hurung sorak tu. Ni hamba baca angak. Ha, orang buat tahu aku siapa. Oi, depa kata hang nak dapat pingat. Ha. Dulu hamba diingat aku lekeh. Sampai lasam surat tu. Lasam surat tu. Ni dia dah buka ni. Nak kena pakai baju lagu mana? Boleh pakai ikut dan Nabi istana. Boleh ha? Pakai korban mai tarawih malam ni boleh? Kancing baju haram tak benar? Lubang ada 5, kancing ada 1. Ha? Lah tuan-tuan gelak siapa? Saya ada cerita tu aku kita. Lubang 5, kancing 1. Tanya dia mana lagi 4 belum? Kena COVID, kuarantin di rumah dia kata. Hak ni yang negatif pun dia kata. Cakap pandai. Jenis geng di ujung dunia cakap pandai kan. Mau leke-leke tak boleh duduk kau ni, hati kena kental. Dia. Ha, tuan-tuan tahu tak saya duk baca ni, tuan-tuan duduk ni tempat ni dulu. Komen ni duk pancung kepala tak ni tuan-tuan ni. Ni hak tuan-tuan mai duduk ni. Sebab tu saya nak mai saya tengok muka pun tahu ni jenis jiwa kental ni. Ni hantu pun seraya dengan tuan-tuan. Jawapan mesti ada. Pak lagi kena kuarantin. Boleh maklum buat lagu tu Oi, jangan. Nak pergi kena tengok baju lagu mana. Abang kena pakai baju hitam ni, dia kata shoot Melayu hitam. Anak dia kata tak dah lah mak bagi samping dah, pak dah merlik dah pun samping sudah, dia kata memang nak buat shoot Melayu hitam kan. Pak dia pun hitam mengelok kan, bubuh samping ni aku tengah tu. Kena beli, dia kata anu tak ada pakai lagu tu no, baju-baju apa dia pakai putih. Dak abang oi, yang tu Datuk abang PJK lah. Bubuh baju hitam. Dia tulis lah baju Melayu hitam. Sampin benang mah. Songket benang mah. Kepiah hitam. Kasut hitam bertutup. Mana ada boleh pakai kain melekat congek lagu nak main tarawih ni? Main tarawih tak boleh lah kain melekat congek. Ha, perut besar. Belakang labuh, depan congek no. Kita kata jaga belum kau ego ribet terkeluar lagi ni, buat turun sikit. Kasut belah kanan kena lain, selipar belah kiri kena lain, boleh lah main surau. Ni nak masuk istana. Pi jahit baju dekat tailor, pi cari apa nama sampin, kasut beli baru, kepiah. Nu hanya nak pakai kena sengek lagu tu. Nak pergi ambil pula, bukan hari-hari tu kena pergi ambil. Tak, hang kena merah tel 3 hari. Geng protokol nak ajak cara berjalan, bukan boleh duduk mengengkang lagu duduk dekat Seri Astana ni. Jalan lagu tu. Protokol kata kena kepit sikit, dia kata tak boleh, telur besar sebelah dia kata. Dak telur besar sebelah pun hari hang nak mai hang kena kepit. Hari lain boleh lah, ni jalan mengengkang lagu tu. Ni hang nak jalan depan raja cik, oi, kena kepit sikit. Tak apa kot, abang kat raja kata telur besar sebelah boleh dulu sikit. Tak boleh. Ha, jalan pergi elok. Berapa langkah angkat sembah, berapa langkah angkat sembah. Pergi depan raja, jangan duk sembang pandai. Geng protokol kata. Raja nak sangkut tang ni, pergi suar pergi elok-elok. Suar. Muka tengok depan, jangan duk tengok lagu tu. Tengok depan. Raja tahu lah nak sangkut, jangan duk ajak dia. Atas sikit tunggu, tang tu tutup bukit tu atas sikit dia kata. Geng protokol pun penampak beri lah. Oh. Raja suar baru salam. Raja tak suar, jangan duk salam. Salam tu pula, salam elok ni dah kenyak tangan raja. Terima kasih tuanku. Lalu kot sungai tani singgah rumah, kita kena kopi lah. Mana boleh lagu tu? Ingat raja tu buat menekan hang ke? Dia duduk ajak mai rumah ikut dan. Ni saya duk abang ni protokol nak masuk bilang istana.
Saya teringat ayah saya. Dia alhamdulillah dia datuk 3 kali dia dapat daripada almarhum Tuanku Sultan Abdul Halim. Datuk 3 kali. Tu adalah bintang-bintang sebelum datuk tu ada dapat 5-6 kali. Dia datuk sekali, datuk paduka sekali, datuk mursyid diraja sekali. Masa dia dapat datuk dulu ni, hak kali utama tu. Ada hari tu dia nak pergi raptai, driver dia tak sihat. Dia ajak saya bawa kereta api lah istana. Bawa lah kawan nak pergi raptai. Tu saya kata kat dia, bapa boleh nak masuk tengok sekali, kata balai hak depa duk bagi bintang lagu mana. Dia kata jom, hang pakai elok baju masuk. Dia mundur raptai. Saya duk tengok lah geng protokol duk ajak. Masa tu dia tuan syekh. Ustaz nanti mai, ni kursi ustaz nak. Isteri ustaz duk sebelah. Saya mundur tengok. Saya kata kalau mai lewat, tak boleh lewat. Saya duk tanya dia, saya nak tahu. Ya, saya tahu dah dia 4-5 kali dah duk dapat. Saya kata tak boleh lewat. Tak boleh lewat, jangan lewat. Lepas tu duk jalan, pergi jalan mai. Masa ayah saya duk raptai, saya duk sembang dengan kawan hak unit protokol lah. Tengok duk kilik file tu tak sangka. Cium ketiak bawa file, cium file bawa ketiak. Duk kerja kilik tu lagi tak habis majlis tu. Duk raptai. Saya tanya dia, abang, kalau lah saya nak tanya lah, duduk atas kursi ni masa majlis duduk berjalan, nak terkencing, nak makik pergi kencing lagu mana? Kawan duduk tengah minum air, tak ada cabut straw, jawab tengah straw dalam mulut, boleh makik. Dia cabut straw, dia kata selawat banyak-banyak nak terkencing tuan-tuan. Duduk depan raja, selawat banyak-banyak dia kata. Tu nak masuk istana Ramadan ni, kata Imam Ghazali, hamba masuk Ramadan kena anggap lagu hamba nak masuk di dalam istana. Pakaian hudo, pakaian buruk, pakaian yang tak elok kena buang. Apa dia pakaian yang tak elok yang kena buang tu? Perangai tak elok kena buang. Ni saya nak buang. Sifat-sifat mazmumah ni maklum kena tinggal di luar. Masuk Ramadan pakai dekat badan dia apa dia? Sifat-sifat mahmudah. Ni maklum oi. Mendatang ni korang-korang lah bulan Ramadan ni. Duk kerja kelebek mendatang ni, Quran tak ada baca. Duk kelebek Facebook, Quran tak ada baca. Kena korang dah maklum. Boleh tak? Maklum nak tengok saya macam tak berhati ya. Duk kelebek datang telefon ni lebih daripada kelebek Quran. Saya nak minta, boleh tak ustaz nak main Facebook apa? Boleh. Cuma saya nak minta dekat tuan-tuan, korang-korang lah Facebook tu banyak-banyakkanlah Al-Quran bulan ni. Nak tengok tak salah, tengok sikit-sikit. Yang salah sikit-sikit tengok. Nak tengok Facebook tak salah, maklum tengoklah. Tengok sikit-sikit. Yang salah sikit-sikit tengok. Sikit-sikit tengok. Sikit-sikit tengok. Sikit-sikit tengok. Tu yang salah. Tengok sikit-sikit tak salah. Dia. Dia. Tengok sikit-sikit. Yang tak mau sikit-sikit tengok. Boleh tak maklum? Puasa ni tak mau takat, tak makan, tak minum, kena puasa ke semua. Ni hak duk komen tapi tak tahu apa ni, kena puasa jugalah. Sampai tak ada apa isu lempak masuk dalam masyarakat, semua nak jadi pengulas. Kadang-kadang yang duk ulas tu pun dia tak tahu apa dia ulas. Ni macam baru ni mensyarah kata kat B40 apa tu. Kan? Saya tak mau kata apa yang tu tolak B lah. Hak saya nak abang ni, hak jenis kaki ulas ni. Dia ulah lah kali kita tanya dia marah ni, ada satu orang tu nak marah. Tak boleh tak dia duk kata kat geng B40 ni. Tak boleh. Saya pun duk dengar. Saya kata abang, B40 tu apa dia? Tanya dia apa dia B40. Dia kata tu lah geng hak umur bawah 40. Oi, hang pun tak faham apa yang hang ulah. B40 dia kata geng hak umur bawah 40. Tak betul. Ni yang kata ni dia ulah, dia pun tak tahu dia ulah apa.
Tuan-tuan tahu B40 mendatang apa? Ha? Pendapatan isi rumah berapa? Pak? Ha? 4850 ke bawah. Bukan geng hak umur bawah 40. B40 sebab apa dia? Menurut kajian dikatakan bahawa isi rumah yang pendapatan bawah 4850 ni dalam Malaysia ni lebih kurang 40%. Oh, ni yang kata ulah sampai tak tahu apa. Puasa yang nak ulah-ulah apa? Puasa, bak politik, puasa. Saya nak Zat. Bak politik, puasa Zat. Tumpu kepada ibadat ni tuan-tuan. Perangai-perangai uduh, hak jenis duk mengata belakang orang. Stop. Tahu jenis duk mengata belakang orang. Nak kata depan, tak berani duk kata aku belakang. Kadang-kadang tuan-tuan cuba tengok, Allah Ta'ala buat mulut ni tak mana, depan ke belakang? Allah Ta'ala buat mulut ni depan ke belakang? Dia buat depan, nak kata apa? Kata depan, jangan duk kata aku belakang. Allah Ta'ala buat bungkuk, depan ke belakang? Belakang. Nak kentut, jangan depan orang, belakang orang. Kita terbalik kurang. Hak bungkuk pergi kentut depan orang, hak mulut pergi kata belakang orang. Faham tak lu? Ha? Seorang tu yang faham, yang lain tak faham lagi ni. Jenuh syarah lagu ni. Pak Long daripada tak sah. Faham belum saya mengajar? Pak Long faham dah. Jenis ni senang. Mulut Allah Ta'ala buat di depan. Hang nak kata depan, jangan duk kata aku belakang. Bungkuk Allah Ta'ala buat belakang. Nak kentut, jangan duk kentut depan orang. Kentut belakang-belakang. Kita terbalik kurang. Bangga boleh kentut depan orang. Bangga boleh kata belakang orang. Hak ni pelik. Perangai lagu ni kena buang luar Ramadan. Jangan buat masuk perangai lagu tu. Apa dia lagi ustaz? Perangai yang tak baik elok. Kedekut. Saya nak abang kat tuan-tuan, duit RM1 nak buat dalam tabung, simpan setiap bulan ni. Tuan-tuan bubuh duit orang lain boleh tak? Hak warna biru tuan-tuan bubuh balik keluar Ramadan. Terai tengok. Duit biru. Tahu duit biru? Sampai buta warna tu hak geng AJK surau dia kira duit ni. Biru banyak pada ungu. Terai tengok tuan-tuan. Ni di antara perangai-perangai yang kena buang. Luar Ramadan ni lempak banyak-banyak. Maklum nak? Masuk dalam Ramadan ni, buat masuklah perangai hak elok-elok. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tuan-tuan, 3 nasihat saya tadi tuan-tuan pakai. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi cakap tu dululah malam ni tuan-tuan ni. 10.45 dah esok tuan-tuan nak ajar pula. 10.45 dah. Kalau ikut jam tuan-tuan, hak tu baru 4.45. Hak tu baru 2.40. Jam pun lebih kurang. Orang politik enggak ambil tak boleh percaya yang mana satu ni tuan-tuan. Kok mana ni? Nak saya tak marah je ke surah. Jalan tabung RM1 banyak. Tu 2.40. Tak tahulah yang tu waktu mana, tak tahulah. Saya duk rasa tu waktu Ukraine ni Rusia apa ni. Nah 10.45 dah cukup dekat tu dulu lah. Mau nak cakap boleh panjang lagi Pak Long, tapi orang nak dengar lah. Jadi 3 benda saya ulang balik. Apa dia yang tuan-tuan kena buat malam ni? Dua gelak-gelak lagi balik apa orang tak tahu. Pak Long balik lagi cerita kat Pak Long. Pak Long tak main period. Pak Long yang main. Yang pertama, apa dia yang saya pesan tadi ni? Tolong buat persiapan plan A dan plan B. Nak sambut Ramadan nak habis ni, kena ada 2 plan. Boleh? Yang kedua, apa ya yang saya pesan tadi ni? Balik lagi nak cerita kat bini lagu benar belum? Bini kata, ustaz cerita apa abang orang ni? Mai lewat. Bini dia tanya lain, dia jawab lain. Ustaz cerita apa malam ni bang? Dia mai lewat. Orang tu buat lepas 8, dia buat lepas witir.
Tiang abang tak balik pasal apa? Aku tak boleh nama calon di malam mengurusi surah baru ni, dia kata. Kalau aku balik, reputasi buruk. Dia kata apa malam ni bang? Cakap panjang. Dia cerita apa bang? Tapi jelas elok lah dia nak cerita tu. Dan dia kata apa bang? Banyak benda dia duk abang tu, banyak benda. Dia habang, abang cuba cerita elok-elok. Dia habang walau telur besar jalan kena kepit depan raja. Mampu tuan-tuan. Dia boleh hak telur besar tu ya. Hak lain saya cerita dia haram tak dapat, dia boleh hak telur besar tu ya. Hak nombor 2 maklum, masuk Ramadan dengan ibadat bukan dengan adat. Hak nombor 3, buang panggil uduh-uduh luar, jangan ada orang masuk dalam Ramadan. Sebab Imam Ghazali kata Ramadan ni seumpama istana. Boleh? 3 benda ni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang baik untuk diri saya, diri tuan-tuan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk diri kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dululah untuk malam ni tuan-tuan. Tazkirah nama pun bukannya ceramah. Tazkirah setengah jam 40 minit ni pun kira lama lah. Saya sentai kat 45 minit lebih dah ni. Cukuplah takat tu. Mau nak cakap lagi pun boleh, tapi saya nak balik jauh, nak pergi jauh. Tuan-tuan pun nak balik esok pakai ada kerja. Malam esok ada tazkirah lagi kan. Jadi malam. Tu Abu banner kat tepi jalan tu lah. Tu muka ustaz-ustaz belakang tu, bukan muka wanted. Walaupun lepas gantung tepi jalan. Tuan-tuan duk kata lah muka wanted pula kan. Tu nama pentazkirah, bukan individu yang dikehendaki dak, tak ada terlibat apa pun. Kadang-kadang saya agak geng tak main surau. Dia duk tengok muka kita. Muka baik tapi wanted. Dia kata ada muka ustaz. Muka ustaz. Nah, jadi malam esok ada lagi, setiap malam ada. Tuan-tuan ni mau nak ikut alim belaka dah ni. Tiap-tiap malam mengaji, mau tak alim saja jahat ya. Alim, bukti kata alim tuan-tuan mai tazkirah buku apa buat haram tak ada tu bukti kata tuan-tuan alim. Ini kuat mengapai belaka ni kan. Tengok muka pun tahu cerah belakang. Tengok muka bercahaya belakang ni. Saya duduk bawah lampu, cahaya elok muka tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi lah tuan-tuan yang akan datang lah. InsyaAllah. Jadi sebelum saya nak tangguh maklum-maklum, ada 3 benda saya nak umum. Yang pertama, sekali tuan-tuan keluar tengok tu, dekat pintu-pintu keluar ada tabung Yayasan Ar-Riyadah. Tabung ni tuan-tuan, untuk saya nak minta tolong malam ni tuan-tuan, untuk kita nak bekalkan food bank kepada 800 keluarga sepanjang Ramadan ni. Kami dapat laporan, kami dapat aduan, kami dapat maklumat tuan-tuan, ada 800 keluarga asnaf yang memerlukan bantuan yang kita nak hulurkan sepanjang Ramadan ni. Satu keluarga RM50 bajet dia. Ada 800 keluarga nama duduk kat atas meja saya tu. Jadi saya duk cadang dalam minggu depan kita akan buat. Jadi malam ni saya nak buka peluang lah. Kalau tuan-tuan yang rasa nak bantu, nak ringankan beban, saya tak perlu cerita dah kat tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu Nabi Abang sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Kita nak sedia makanan yang makanan tu lepas akan jadikan juadah berbuka puasa. Dapat pahala menyediakan makanan tu orang berbuka. Tak payah duk cerita dah, tunggu nak buat yang malam ni. Ada banyak mana bubuh duit dalam tabung tu. Lintas bubuh. Celup bukit ada banyak mana bubuh. Mau jadi serba mamu di Pulau Pinang bayar lepas tu tak ada bubuh lah. Ada satu mamu saya kata selup bukit ada duit bubuh. Dia pun selup-selup tak ada duit, dia main kat saya. Ustaz dia main begitu. Saya kata awak mamu tu raba bukit tak kena duit, duk kena telur dia kata kan. Saya kata tak duk cabutlah telur tu bubuh dalam tabung. Satu satu kerja nak beli cuci tabung tu pula kan. Ada bubuh. Cuma ni bukan ugutan, pengalaman. Apa dia ustaz? Ramai dah duk lintas ke depan tabung tu, dia buat tak tahu. Duit ada, dia buat tak tahu. 3 hari lepas tu tak ada. Ni bukan ugut, pengalaman. Saya tak mau benda tu berulang kepada tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan tak percaya, ikut suka lah. Nak try tengok malam ni. 3 hari lepas ni kita sembang tengok ada ke tak lagi. Nah maklum lah. Kat bubuh lah untuk asnaf ni. Yang kedua, dekat kereta saya sana ada saya bawa resit wakaf.
pembangunan surau Ar-Riyadah dekat Al-Ustaz. Surau ni tengah duduk bangun lah tuan-tuan, dalam 40%. Kita memerlukan 200,000 ringgit nak buat surau ni. Di malam ni saya nak buka peluang lah untuk wakaf pembangunan surau. Dekat-dekat buat lah tuan-tuan ni. Nah, surau ni. Tuan-tuan nak buat surau sebiji tak mampu, bagilah RM20 ke RM50. Ada resit wakaf dekat sana. RM20 pun ada, RM50 pun ada. Marilah kita pakat-pakat dirikan rumah Allah di atas muka bumi ni. Ada orang ni dia bagi dah wakaf tanah. Untuk permulaan saya awak keluar dulu duit saya banyak puluh ribu jugalah dengan ayah saya sebagai permulaan untuk projek ni. Lah ni kita nak minta dekat tuan-tuan. Tuan-tuan, saya beli barang ni saya nak bang dekat satu hardware bukan Islam. Dia tanya saya, "Lu nak buat apa ustaz?" Saya kata nak buat surau. "Oh, itu rumah Tuhan lah." Kita pun ambil barang itu saya nak fikir dekat dia. Ada satu barang, ini saya tak mau ambil, ini saya nak bagi kat Tuhan, nanti saya nak makan sate dengan dia di sana. Ada saya ambil 4 barang, satu barang dia bagi. Nak kata wakaf tak boleh lah, dia bukan Islam. Dia kata yang ni dia mau simpan untuk dia makan sate kat sana dengan sama Tuhan kat bawah pokok. Saya kata hang pun faham ke? Hai, kita pun tahu itu nanti kita makan sate, kita tak mau tu malaikat tu panggil kerak pun nanti Tuhan cemuih sama kita, dia kata. Dia bagi satu barang. Kalau Cina tu pun faham, bukan tuan-tuan tak faham. Tapi tuan-tuan duk faham nak makan sate pula lah, tu cara dia faham. Tak apalah tu cara dia faham. Cara tuan-tuan faham tu pula. Dia bakal wakaf nak untuk mak kita, untuk pak kita apa semua, silakan. Dan yang terakhir, dekat luar sana juga ada saya bawa produk Top Coco. Tadi abang kita kata tadi ni. Tuan-tuan nak? Top Coco ni menatang apa ustaz? Dia bukan menatang, dia minuman. Coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Khasiat dia tuan-tuan ni saya nak abang lah, tuan-tuan yang ada anak-anak ni, yang baru nak belajar puasa, amalkan untuk mereka setiap kali sahur. Ni hadap pergi sekolah ni, mereka baru nak belajar puasa, dan tuan-tuan hadap buat kerja pun, saya hadap ceramah sehari 2-3 ni Pak Long. Amalan saya setiap kali sahur, saya akan minum Top Coco ni. Yang pertama dia membantu kita ni menambahkan tenaga. Dia bagi tahan lapak. Puasa mau tak lapak, tak payah duk puasa lah. Macam budak-budak ni, mereka nak pergi sekolah, nak makan apa lah ni puasa, amalkan Top Coco, insyaAllah. Saya ada anak umur 5 tahun, saya tahulah saya duk ajak dia tak puasa lah ni. Boleh tahan sampai pukul 4, boleh sampai tahan pukul 5. Amalkan. Nak bagi kecerdasan minda kepada anak-anak ni. Dan kita hak tua-tua ni Pak Long, bukan kita lah, Pak Long hak tua ni, nak bagi anti kepada nyanyuk. Dia mai satu peringkat umur, dia nyanyuk bini orang, dia kata bini dia, ni kacau. Amalkan. Ada 3 jenis dekat luar sana. Yang pertama pack 1 kilo harga RM22. Yang kedua pack secet harga RM22. Yang ketiga pack setengah kilo harga RM12. Boleh dapatkan di luar sana insya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan dan menghabiskan ibadah Ramadan ini dengan terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita menempuh ibadah Ramadan dengan sebaik mungkin tahun ini. Amin. Mudah-mudahan Allah taala menerima segala amal ibadah kita dalam bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.